garam. Ia bukan sekadar bahan masakan, tetapi kegunaannya lebih daripada itu. Kerana itu suku kaum dusun di Tambunan rela berjalan kaki lebih 100 km untuk ke Inobong di Penampang dan kembali semula ke Tambunan bagi mendapatkan bekalan garam. Perjalanan mereka bukan melalui jalan lurus atau lebuh raya tetapi terpaksa meredah hutan belantara, mendaki gunung dan bukit di banjaran Keroka, meredah denai juga sungai dan perlu bermalam di pertengahan laluan yang semestinya ditemani unggas serta dingin bukan kepala. Semuanya kerana garam. Itu semua adalah kisah lampau yang dilalui penduduk Tambunan, kebanyakannya suku kaum dusun pada sekitar tahun 1800 hinggalah pertengahan tahun 1900. Thomas Yusof dan Sipotik Sumpi berkongsi kisah bagaimana wujudnya laluan garam. Laluan garam ini adalah satu laluan yang agak panjang, lebih kurang 38 km, dan sejarah ringkas tentang macam mana wujudnya laluan garam ini adalah di sekitar awal tahun 1800, aktiviti perdagangan di antara penduduk di kawasan pedalaman, khususnya Tambunan, dan kawasan pesisir pantai Kota Kinabalu wujud. Orang di sini menghadapi masalah untuk dapatkan bekalan garam bagi membolehkan mereka untuk menyimpan lama hasil buruan mereka. Nenek moyang bapak saya di sini, memang diorang pun lalu di sini lah. Mereka lalu di sini pergi tamu lah. Orang di sana pun lalu juga di sini pergi tamu ke Dongongon. Tapi itu pun diorang jalan kaki lah. Angkat-angkat barang pun diorang memakan hari lah. Jadi mereka akan membawa hasil tanaman dan perburuan mereka ke Inobong, dan di situ mereka akan bertukar barang, ya, barter trade dengan penduduk di kawasan bandar sana untuk dapatkan bekalan. Dan hasil daripada itulah wujudnya perkataan laluan garam. Laluan garam ini diterokai penduduk tempatan Tambunan. Tambunan pula mempunyai sejarah tersendiri. Bagaimana nama Tambunan sendiri itu wujud adalah berdasarkan penceritaan dan legenda yang diceritakan oleh datuk nenek moyang dahulu. Mengatakan Tambunan ini adalah himpunan nama kepada dua pahlawan di daerah Tambunan ini suatu ketika dulu, di mana seorang pahlawan namanya Gembunan dan seorang lagi namanya Tamadun. Gembunan ini ketua puak di dataran daerah Tambunan suatu ketika dulu, telah berperang dengan satu lagi puak yang dipimpin oleh namanya Tun Sudung. Apabila berlaku pertempuran di antara puak pimpinan Gembunan dan Tun Sudung tadi, akhirnya pahlawan yang dinamakan sebagai Gembunan ini terbunuh. Lalu datang satu puak yang diketuai oleh Tamadun membela rakyat yang di bawah pimpinan Gembunan tadi. Akhirnya puak Tun Sudung ini berjaya dihalau, malah mengalami kekalahan yang teruk. Akhirnya masyarakat ketika itu menyantumkan dua nama ini daripada Gembunan dan Tamadun menjadi Tambunan. Sejak dulu kegiatan ekonomi penduduk Tambunan bergantung pada tanah yang subur. Tambunan di pedalaman, manakala Penampang berkedudukan di kawasan pesisir. Kedudukan Tambunan di kawasan lembah yang subur menjadikannya kaya dengan hasil pertanian. Tambunan ini adalah satu lembah yang begitu cantiklah sehingga akan digelar sebagai sebuah tempat yang seakan-akan di negara Switzerland, sebab itu dipanggil sebagai Switzerland of the East. Dan sebahagian besar di daerah Tambunan ini kebanyakan yang bekerja sebagai petani, penanam padi, dan selain itu mengusahakan tanaman-tanaman
komoditi yang lain seperti getah, sawit, dan produk ataupun tanaman yang terkini di daerah Tambunan sedang berkembang maju seperti lada hitam, halia. Sejarah wujudnya laluan garam ini membuktikan kegiatan ekonomi yang membabitkan sistem barter trade atau pertukaran barang telah wujud pada ketika itu. Di sini mereka akan membawa ini hasil pertanian, contohnya ubi, beras, kemudian hasil buruan seperti daging, untuk ditukarkan dengan ikan masin, garam daripada kawasan penampang. Kalau diorang pergi tamu di Nabongka, di Longongon, memang makan masa 2-3 hari lah mereka datang di sini. Di tengah-tengah hutan belantara inilah wujudnya satu laluan yang pernah diterokai masyarakat tempatan. Laluan garam yang wujud ini ibarat lebuh raya menghubungkan antara Tambunan dengan Penampang. Penduduk sentiasa melalui laluan ini. Bagaimanapun sepanjang laluan, mereka telah menempuh pelbagai cerita. Cerita yang tidak pernah dicatatkan cuma diketahui dari garapan warisan turun-temurun, penceritaan nenek moyang hinggalah kepada cucu cicit generasi kini. Di awal tahun 1800, aktiviti pergaduhan di antara suku kaum tempatan itu masih berjalan. Ya. Jadi sebab itulah mereka biasanya akan jalan berkumpulan. Jadi membolehkan mereka lebih selamat. Rembungan. Asal siapa yang pergi tamu, satu rembungan lah diorang turun itu. Diorang mungkin dari malam lagi jalan dari sana, diorang pakai itu sulu yang minyak tanah lah. Kalau cakap dusun itu berubui itu. Tetapi selepas berlaku perjanjian di antara suku-suku yang bergaduh ini, jadi mereka telah membuat satu macam perundingan di sekitar Tambunan, di kawasan Kampung Widu. Di situ mereka telah bersetuju untuk tidak mengganggu antara satu dengan yang lain. Khazanah alam, hasil-hasil pertanian dipasarkan di Tamu Inobong dan Dongongon. Manakala garam ini akan dibawa pulang ke pedalaman. Hari berganti hari, masa terus berlalu, zaman merentas waktu. Begitu juga dengan laluan garam. Kalau dulu ia laluan utama membawa barang dagangan, tetapi kini laluan garam bertukar kepada medan penggiat sukan lasak. Aktiviti hiking melalui laluan sejauh 38 km itu menjadi kegilaan penggemarnya yang dahagakan cabaran sambil menikmati keindahan alam semula jadi sepanjang laluan. Ada sentimental value laluan tersebut, jadi pihak kerajaan di bawah Taman-Taman Sabah telah inisiat untuk memajukan kawasan ini supaya itu tradisi lama boleh dikekalkan, dan pada masa yang sama sebagai satu mata pencarian kepada penduduk kampung, di samping kita mengekalkan itu sosio budaya penduduk kampung di sepanjang laluan garam tadi. Kebanyakan orang ramai yang guna nih trail sekarang adalah hiker-hiker yang berasal daripada luar negara, tempatan sendiri, dan di daerah Tambunan sendiri lah yang datang. Kita ada promote dari Sabah Tourism Board sendiri, daripada pihak taman sendiri kita ada promoter. Ya. Laluan garam yang diterokai suatu ketika dulu masih dikekalkan dan dipelihara oleh Taman-Taman Sabah melalui kawalan rapi oleh Taman Banjaran Croker. Substesen Ebong telah kita buka lebih kurang pada tahun 2003, diikuti pula dengan pos kawalan Molongong. Okay. Kalau dahulu makan masa lebih kurang seminggu,
Tetapi sekarang laluan pun sudah diperbaiki. Kebanyakan tempat pun kita telah tanda. Jadi kita telah ambil kira laluan-laluan yang berisiko. Jadi kita elakkan kawasan-kawasan yang berisiko, menyebabkan kita realign itu laluan, sehingga kan jarak itu telah kita dapat pendekkan, dan masa perjalanan pun telah disingkatkan dari seminggu pergi ke 3 hari ataupun 4 hari. Laluan masuk dari daerah Tambunan ini dijaga rapi oleh Ranger Pos Kawalan Malunggong. Kalau kita lalu di Sotrel ini, selalu kami akan ke plan lokal di sana lah. Kami akan bagi penerangan tentang perjalanan. Panjang jalan sini dia punya keadaan dia berbukit bupau. Maksud dia lebih kepada naikkan bukit. Dan bila sampai sungai, biasalah kalau sampai sungai dia berbatu lah. Bagi hiker yang hendak melalui laluan garam, mereka perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kita mula merekodkan pelancong pada tahun 2005. Pada tahun 2005, kita telah benarkan pelancong untuk menggunakan laluan. Sebelum dorang melalui trail ini, kita kena telepon satu, ataupun kita kena datang sendiri ke pejabat untuk tempah satu guide. Nah, kedua, jika kita ada barang yang kita perlu bawa untuk semasa kita hiking, kita kena tempah foto lah. Guide ini adalah dari penduduk kampung sinilah. Itu satu daripada CSR taman kepada community. Peraturan-peraturan yang ditetapkan tidak boleh membawa senjata tajam seperti parang, selain daripada guide lah yang telah dibenarkan. Tidak boleh membuat seberang penebangan pokok selain pada tapak perkemahan yang telah disediakan. Selain daripada itu tidak boleh membawa apa-apa benda keluar daripada kawasan taman selain daripada tinggalkan tapak kaki saja. Ya. Faktor keselamatan sangat diutamakan oleh Ranger Taman Banjaran Croker. Okey, pihak Taman-Taman Sabah sentiasa bersedia untuk kecemasan sekiranya ada hiker yang lalu itu trail. Kaki tangan yang bertugas di sini bertindak sebagai rescue. Cuma bila berlaku kecemasan di mana-mana, kita akan tengok di mana pos kawalan yang paling dekat untuk buat rescue. Untuk pengalaman saya sendiri, tidak pernah jumpa binatang buas lah. Tetapi ular yang berbisa itu pernah jumpa lah. Cuma sepanjang perjalanan, apabila guide yang mendalui dan ada guide lagi yang di belakang lah yang memandu peserta trekking ini. Jadi keselamatan itu bergantung kepada guide. Kalau guide cakap di depan tu ada ular, tunggu clear baru jalan. Yes. Laluan garam yang pernah digunakan pedagang dusun sebelum ini kini turut dapat dirasai generasi baru. Starting point daripada pos kawalan Melungong di kawasan sini. Dan para hiker akan berjalan kaki menyelusuri sungai. Lebih kurang dalam 3 km begitulah. Jadi setiap laluan ini kan kita akan sediakan pondok. Kita ada beberapa pondok di kawasan sini. Dia sesuai untuk hiker yang berjalan dan rehat. Kami sudah sediakan tempat-tempat begitu. Lebih kurang dalam 3 ke 4 km kami sediakan satu pondok. Kalau kita starting dalam jam 8 begitu, kebiasaan jam 4 petang kita sampai sana sudah. Ya, itu kita jalan santai lah. Ya. Sepanjang laluan kita akan melewati 3 buah kampung. Kampung Tikolot, Buayan dan Tirian. Baru sampai ke Inobong. Dan akan menyeberangi 3 daerah. Ya. Pertama dari pos kawalan ini adalah daerah Tambunan. Di pertengahan kita akan masuk daerah Papar. Dan di penghujungnya kita akan masuk daerah Penampang. Ya, kalau di Tirian itu memang ada sebuah belera yang kami khaskan untuk disewa lah. Jadi sewanya itu orang kampung sana yang kutip lah tuh. Tapi kami tolong kutip dan mereka akan menerimanya. Di Buayan pun sama juga, ada belera, sama ada 2 pilihan lah. Di belera ataupun di pos kawalan Buayan tuh. Dan kena bayaran yang tertentu. Selain bermula dari Tambunan, penggemar sukan lasak boleh memilih untuk menggunakan laluan dari substesen Inobong di Penampang. Substesen Inobong ini untuk kemudahan tuh ada sebuah ini Dewan Mini lah dan apa namanya ini rumah rehat
Celit, dan 2 buah asrama. Laluan dari Nobong bermakna laluan balik pedagang-pedagang dusun ke Tambunan. Pegawai-pegawai dan kaki tangan Taman Banjaran Keroka sentiasa bersedia memberi kerjasama kepada hiker yang ingin melalui laluan ini dengan hikmat penunjuk arah serta pembawa barang-barang atau porter. Nasihat kepada hikers, siapa yang mampu mencabar Soul Trail, pergilah di sini. Ya, yang semua fit lah. Perjalanan ke puncak dari kampung Simpango Sugut dalam 3.5 km dan akan turun tinggi sungai melalui jalan Bertar hingga ke jalan Tanah Merah, dan ada yang berlumpur. Memang mencabar perjalanan dia. Tidak berapa selesa perjalanan, tapi memandangkan misi harus diteruskan. Dan kita lalu di Simpang Buayan tadi, masuk ke Buayan, dan dari Simpang Buayan perjalanan ke Kampung Terian mengambil masa dalam 15 menit hingga ke 20 menit melalui jalan yang mencabar. Dan di depan nanti ada anak sungai lagi kita lalui dan akan sampai di Kampung Terian. Ya. Sebaik tiba di Kampung Terian, pendaki dan pejalan kaki boleh memilih untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan ke Kampung Buayan dan menamatkannya di substesen Melunggong dalam jangka masa perjalanan 2 hari 1 malam. Laluan garam dulunya laluan dagang, kini terus diguna pakai sebagai laluan rekreasi. Langkah kerajaan negeri di bawah Taman-Taman Sabah memelihara laluan warisan ini harus dipuji. Sabah Park dia takkan sentuh pun, even kayu tu dah jatuh pun macam alihkan saja. Kelebihan Sabah Park macam dia betul-betul menjaga hutan. Daripada jauh kita nampak tengok Banjaran Keroka ni macam laut tau, macam hijau je. Macam laut kan biru kan, tapi macam kalau Banjaran Keroka hijau je. Maksudnya hutan ni mesti tebal. Macam Soul Trail ni kita tahu Taman Sabah mengambil alih untuk menjaga kawasan tu, di mana kawasan-kawasan yang tu dijaga dengan rapi lah, di mana mereka akan menanam satu spesies baru, so menjaga sepadan supaya orang tidak masuk membuat pencerobohan yang berlaku. Di sepanjang Soul Trail tu kita boleh tengok lah biodiversiti hutan yang menarik di situ yang tak ada kat tempat lain tapi mungkin ada kat sini. Kalau macam laluan garam tu kan, daripada dulu lagi kan, macam orang bawa garam untuk sistem barter, pergi beli barang semua. So macam kiranya itu nilai estetik jugalah macam orang lalu sana kan. And then macam dia melibatkan soal macam sentimental jugalah kan untuk orang-orang yang duduk sana kan. Masih lagi ada 2 orang daripada kampung kat sana kan, masih lagi menetap kat sana, dia orang tak pindah. Kat setiap laluan garam tu pun ada kampung-kampung yang penduduk duduk dekat situ. So macam bila kita jaga tempat tu, dia pun akan jaga kawasan sekeliling hutan tu. Plus kawasan hutan tu tempat tadahan air juga untuk orang lain. So macam dia jaga satu sama lain lah macam tu. Pejabat daerah Tambunan sendiri mempunyai perancangan bagi memastikan kesan sejarah ini terus terpelihara. Saya berpendapat Tambunan ini adalah satu daerah yang berpotensi untuk dimajukan. Selain daripada pertanian, pelancongan juga adalah produk yang boleh dimajukan di daerah Tambunan ini. Kementerian Pelancongan Sama Ada Negeri dan Persekutuan dan juga Sabah Tourism Board sentiasa berbincang bagaimana untuk memajukan pelancongan di daerah Tambunan ini, khususnya untuk meningkatkan ataupun memperbaharui tempat-tempat yang menarik ini.
Begitu juga dengan Taman Banjaran Crocker. Pengawalan dan penjagaan sepanjang laluan akan terus diberi perhatian supaya laluan dagang ini kekal keasliannya. Memang mempunyai perancangan jangka panjang di mana kita akan sediakan fasiliti yang lebih baik, di mana tandas awam kita akan upgrade. Kemudian kita akan coba bekalkan bekalan elektrik 24 jam kepada setiap stesen bagi memudahkan pelawat yang menginap. Dan kita juga akan mewar-warkan melalui media massa, contohnya radio, melalui travel agent. Negara juga ada aktiviti yang dianjurkan oleh pihak MATA, dan dari situ dia akan kembangkan aktiviti yang boleh dibuat di dalam kawasan taman, termasuklah laluan garam. Laluan garam dulunya jalan utama kegiatan tukar barang dagangan. Kini ia diwarisi dan masih boleh dilalui di kalangan penggiat sukan rekreasi. Menjadi tanggungjawab bersama untuk terus mengekalkan jalan warisan ini. Laluan garam, lebuh dagang, rentas rekreasi.